وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا أشهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan adik-adik jawatan puasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, ustaz-ustaz, seterusnya tuan-tuan pegawai-pegawai pemerintah, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya dan kasih sayangnya, diberinya juga kita kesempatan untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita akan dapat ilmu yang boleh dimanfaatkan dalam hidup kita, supaya membantu kita menjadi hamba-hamba Allah yang sebenarnya. Karena kita dijadikan Allah semata-mata untuk menjadi hamba-hambanya. Allah berfirman dalam Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk menjadi hamba-hambaku, untuk tunduk dan patuh padaku, untuk menurut perintah aku dan meninggalkan larangan-laranganku. Itu tugas kita. Dijadikan Allah manusia dan jin semata-mata untuk menjadi hamba-hambanya. Sebab itu apa saja kita buat, apa saja kapasiti kita, apa saja jawatan kita, kita adalah menjadi hamba Allah. Kalau dia raja, raja yang menjadi hamba Allah. Kalau dia polis, polis yang menjadi hamba Allah. Kalau dia askar, askar yang menjadi hamba Allah. Kalau dia cikgu, cikgu yang menjadi hamba Allah. Kalau dia ustaz, ustaz yang menjadi hamba Allah. Kalau dia governor, governor yang menjadi hamba Allah. Whatever you do, mesti kita menjadikan diri kita sebagai hamba. Sebab itu Allah dah lengkapkan Islam itu dalam hidup ni, dalam manusia. Semua ada dalam Islam. Tak ada yang ketinggalan. Nanti besok di akhirat kita tak ada pernah jawab di hadapan Allah Ta'ala. Mengapa kamu tak nak ikut Islam? Mengapa kamu tak ikut Islam? Mayang tak ikut Islam, puasa tak ikut Islam, pakaian tak ikut Islam, akhlak tak ikut Islam. Kenapa? Sedangkan Islam itu lengkap. Allah dah sempurnakan Islam itu dalam hidup manusia. Ini Allah dah ijtihad. Hal yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah. Surah Al-Ma'idah ayat yang 3. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu, dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu, dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Ya, Allah hanya redha hanya Islam saja. Jadi apa saja kita buat kena ikut cara Islam. Baru diterima kita sebagai hamba-hambanya. Bila Allah terima sebagai hamba, balasan antara lain tak ada bukan melainkan syurga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurga-syurgaku. Itu mukadimahnya. Malam ni kita sambung lagi pembacaan kita. Tentang kalau kita ada harta, apa nak buat? Tajuk kita ni, tajuk keseluruhannya muamalah, hubungan sesama manusia. Ini untuk orang yang ada harta. Apa nak buat dengan harta tu? Ada 4 cara yang kita nak buat. Yang pertama, kena dilaburkan harta. Kalau ada harta, dilaburkan. Jangan biarkan dia beku je. Ini dah kita baca dalam surah. Dilaburkan harta tu. Buat dah, cari saham dah, apa-apa dah.
dan sebagainya. Cara melaburnya, berniaga apa saja lah ya. Cuma jangan melanggar syariat Allah. Jangan lapor harta itu ada dalam institusi riba umpamanya, tak boleh. Jadi dalam perniagaan tak apa, dilaporkan harta itu. Yang pertama, jangan biarkan dia beku begitu aja. Nanti esok dia masuk dalam neraka wail. Fawailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa haddada. Neraka wail bagi mereka-mereka yang suka mengumpat-umpat dan suka mengumpulkan harta-harta. Dan mereka hanya membilang harta dia. Hari-hari bilang duit. Berapa banyak. Banyak dia aku ni. Betul simpan. Tak nak dilaporkan. Itu yang pertama ya. Yang kedua nak baca malam ni ya. Yang pertama nak dilaporkan. Macam-macam ada saham pelaburan hari ni ya. Yang mengikut yang patuh syariat. Yang kedua, kena keluarkan zakat. Ada harta banyak, cukup haul, cukup nisab, kena dikeluarkan zakat. Kerana yang dizakatkan itu bukan harta kita. Itu hak orang-orang yang asnaf-asnaf yang diharuskan ataupun dimustahakkan menerima zakat. Ada 8 asnaf. Hak mereka itu. Kalau kita tak bagi mereka itu, artinya kita sudah menzalimi mereka itu. Jadi yang kedua, keluarkan zakat. Pengertiannya ialah mengeluarkan sebahagian harta tertentu terhadap golongan tertentu. Ada 8 asnaf tu. Antaranya fakir, miskin, mu'alaf, amil, lagi apa? Yang berhutang, lagi apa? Dan yang dalam perjalanan, yang berjuang jalan Allah. Itu dia dari 8 asnaf ya. Itu ada boleh baca dalam surah An-Nisa. Ada itu yang berhak menerima zakat. Itu orang-orang tertentu. Ia merupakan kewajipan tiap-tiap orang. Semua siapa ada harta, cukup nisabnya, cukup haulnya, cukup nisab tu cukup silingnya, dah sampai hak itu, wajib zakat. Itu nisab. Haul cukup setahun. Simpan harta itu setahun, wajib dikeluarkan zakat. Sampai banyak simpan duit, tengok ada tak setahun duit tu. Sekarang ni saya tak tahu berapa ribu nisabnya. Mungkin sekarang 14,000 pun. Siapa ada simpan duit 14,000, dia wajib mengeluarkan zakat. Bukan banyak pun, bukan semuanya. 2/5%, 2,5% atau 1/40. Wajib keluarkan zakat tu. Karena dia merupakan rukun Islam ya. Ia merupakan kewajipan tiap-tiap orang Islam yang memperuntukkan kepentingan golongan-golongan miskin atau yang tidak mampu di dalam masyarakat. Jadi kalau orang Islam, orang beriman yang berzakat semua, tak ada masalah. Orang miskin ada bantuan bagi mereka. Ada aja orang yang mengeluarkan zakat bagi mereka. Mereka tak ada dengki, tak ada hasad dengan orang yang kaya-kaya. Kerana orang kaya menjadi bank kepada orang yang miskin. Apabila ia enggan mengeluarkannya, bolehlah kerajaan mengambil dengan paksa. Kerajaan boleh ambil dengan paksa tau. Dan sikap enggan itu adalah meruntuhkan satu daripada Islam. Dia meruntuhkan satu daripada Islam kerana dia merupakan rukun. Rukun Islam. Yang pertama, mengucap dua kalimah syahadah. Yang kedua, sembahyang 5 waktu. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, mengeluarkan zakat dan fitrah. Yang kelima, naik haji bagi mereka-mereka yang mampu. Jadi 5 itu kena dilaksanakan dalam hidup kita. Kalau tidak, maknanya runtuhlah Islam, meruntuhkan Islam. Dan sembahyang juga. Sebab ada hadis kata, man taraka salat, bukan apa? As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka dia telah mendirikan agama. Siapa sembahyang, dia mendirikan agama. Nanti kita sembahyang tadi, mendirikan agama itu. Dan barang siapa meninggalkannya, maka dia telah merobohkan agama. Orang yang meninggal sembahyang itu peroboh agama. Kita ingat peroboh Islam ni George Bush, Netanyahu. Tapi tak sebut pun dalam hadis. Rasul tak sebut pun Netanyahu. Allah tak sebut pun George Bush. Allah tak sebut pun Tony Blair. Allah tak sebut pun Donald Trump. Kata Rasulullah, orang yang merobohkan Islam itu, merobohkan agama itu, menjadi musuh Islam, musuh Allah, ialah orang-orang yang tak sembahyang. Siapa orang tak sembahyang tu?
Mungkin anak-anak kita, mungkin isteri kita, mungkin cucu-cucu kita, mungkin jiran-jiran kita. Itulah perokok agama kerana dia tak sayangnya. Ambil duit zakat. Kalau tak zakat itu seolah-olah dia merobohkan Islam. Ia adalah meruntuhkan satu daripada ajaran Islam. Zakat ada mempunyai dua tujuan. Yang pertama, membersihkan rohani pengeluarnya. Orang yang berzakat tu suci rasa hatinya, tenang aja kan, dia membersihkan harta dia. Jadi kalau ada cukup masanya, zakat, keluarkan zakat. Jangan kedekut, jangan bakhil, jangan tak kajerin, jangan tak hidung masin. Keluarkan zakat. Jangan cikir, tahu cikir? Cakap perak, cikir. Ada orang mengajar ada sini. Cikir lah. Sebut pun tak betul, cikir. Jangan cikar, tak betul. Cika, tak betul. Ciku lagi tak betul. Ciku bahan. Ini cikir. Ini malah ni nak betul. Tahu apa ini malah? Baca Quran secara sengit itu imalah namanya. Wadduha wal-laili idza saja. Cikir. Apa dah bunyi? Rhyme dah. Itu namanya cikir ya. Kedekut jangan. Keluarkan zakat. Dia membersihkan harta kita tu dan membersihkan rohani pengeluarnya. Dia keluarkan zakat tu dia rasa lega. Rasa dah menjalankan kewajipan dia sebagai hamba Allah. Membersihkan dan memberkatkan harta, kekayaan. Pendeknya ia mengandungi matlamat rohani dan segi ibadat matlamat ekonomi. Dari segi ibadat jadi ekonomi, membantu fakir miskin, membantu orang yang tak mampu. Dia mampu bantu orang yang tak mampu. Jadi ekonomi masyarakat akan terjamin. Dan dari segi masyarakat itu memupuk perasaan timbang rasa. Kita kena ada timbang rasa. Artinya simpati terhadap penderitaan orang yang tak mampu. Jadi memupuk perasaan timbang rasa dan perpaduan kemasyarakatan. Bila kita mengeluarkan zakat, kita bantu masyarakat-masyarakat yang tak mampu. Mereka pun akan berterima kasih kepada kita. Mereka pun kurang penderitaan hidupnya. Kita pun seronok, lega kita. Itu membersihkan harta tu dan juga membersihkan hati dia. Pemberi itu membersih, orang yang menerima pun bersih. Itu keluar zakat. Barang siapa gaji yang banyak, simpanan yang banyak, jangan kedekut, keluarkan zakat. Lain orang tak mampu, tak mampu, keluarkan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Laburkan. Yang kedua, keluarkan zakat. Yang ketiga, membelanjakan harta itu di jalan Allah. Membelanjakan harta kita di jalan Allah. Bukan untuk diri sendiri, di jalan Allah, untuk mengembangkan Islam, untuk mendaulatkan Islam di atas muka bumi ini, agar Islam itu tinggi. Litakuna kalimatullahi hiyal mulia, agar kalimah Allah itu mulia di atas muka bumi ini. Kita kena bantu. Keluarkan wang tu, keluarkan harta itu tu di jalan Allah. Bantu. Nombor satu nak bantu siapa? Keluarga kita, isteri dan anak kita. Itu jalan Allah pakai ya. Itu belanjakan jalan Allah tu. Yang kedua siapa? Keluarga yang rapat dengan kita. Tadi keluarga yang mesti kita bantu, seperti isteri, anak-anak begitu mesti kita bantu. Ini yang rapat dengan kita, qurba, yang hampir dengan kita. Bantu mak saudara ke, pak saudara ke, tok ke, nenek ke, yang tidak bukan jadi kewajipan kita. Bantu mereka tu. Itu membelanjakan jalan Allah tu. Kemudian baru fakir miskin. Wal yatama, mula-mula wal yatama, anak-anak yatim. Kemudian wal masakin dan juga orang miskin, fakir dan miskin tu. Bantu mereka tu. Itu jalan Allah namanya. Jangan kedekut. Kerana Allah balas balik harta yang kita belanjakan di jalan Allah tu, Allah balas balik paling koman, paling kudi, paling koyuk, paling curut, paling tak guna 700%. 700 kali ganda. Ini janji Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Dalam surah Al-Baqarah ayat, saya lupa rasanya 265, ayat 265. Cari surah Al-Baqarah ayat 265.
Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, bandingan mereka-mereka yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah. Ya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bandingannya ialah seperti seorang menanam sebiji benih. Ambil benih apa? Benih royan ke? Benih rambutan ke? Benih dukung ke? Sebiji dia. Tanam sebiji tu. Dan tumbuh dari tanaman itu, dari benih itu 7 tangkai. Kalau musangking itu 7 tangkai musangking. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji benih. Semuanya ada berapa? Ya Allah, tidak mengaji matematik tu. 7 kali 100 berapa? 700. Itu sebiji dalam sebiji benih datang 700 benih. Allah, siapa mengeluarnya? Siapa yang berinya? Allah dah begitu. Janji Allah. Allah bagi 700 kali ganda. Itu adalah sekurang-kurang balasan dari Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu paling lemah balasan dari Allah Taala. Wallahu wasi'un alim. Sedangkan Allah itu perbendaharanya amat luas dan Allah Maha mengetahui. Jadi belanjakan jalan Allah. Membelanjakan kepada jalan Allah, pengertiannya membelanjakan kepada jalan Allah lebih luas daripada zakat. Itu lebih luas zakat 8 asnaf saja, 8 golongan tertentu. Ini segala-gala asal jalan Allah. Untuk surau ni jalan Allah, untuk sekolah-sekolah agama jalan Allah, untuk pertubuhan-pertubuhan yang berjuang di Islam jalan Allah. Apa saja lagi luas ya. Lebih luas daripada zakat tadi. Zakat golongan tertentu saja. Karena zakat mengeluarkan sebahagian tertentu bagi harta tertentu kepada golongan yang tertentu. Zakat itu tertentu. Sabilillah tak ada tertentu. Apa saja asal dia di jalan Allah Taala. Nolong orang buta boleh, nolong orang miskin pun boleh, nolong orang apa kerana pun boleh, nolong orang yang memperjuangkan Islam pun boleh, menolong tentera-tentera yang berjuang menegakkan Islam boleh pakai ya. Banyak golongan-golongannya. Tak ada tertentu. Walhal membelanjakan kepada jalan Allah ialah sumbangan yang dikeluarkan oleh pemilik kepada jalan Allah, yakni jalan kebajikan umum bagi masyarakat. Dia tak ada terhad, tak ada tertentu ya. Umum bagi siapa pun asal di jalan Allah, membantu di jalan Allah. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil mali haqqan siwa zakah. Artinya sesungguhnya bagi harta itu hak kewajipan selain daripada zakat. Selain daripada zakat, harta itu ada kewajipan lain. Bukan zakat aja, zakat itu yang wajib. Kemudian ada lagi kewajipan yang lain. Kemudian baginda membaca ayat. Ini ayatnya baca. Surah apa? Surah apa ayat ini? Surah Al-Baqarah ayat 177. Apa bunyi ayat? Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqama salata wa ata zakah. Artinya apa? Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka kamu di pihak timur dan dia pihak barat. Artinya kebaikan itu bukan hanya semayang saja. Setakat semayang baik itu, tapi dia bukan mutlak ya, bukan kebaikan sebenarnya. Bukan kebaikan sepenuhnya. Kalau setakat semayang saja. Tetapi kebajikan itu ialah berimannya seorang kepada Allah. Sekat mayang kalau tak beriman tak terima pun ya. Nombor satu kena beriman kepada Allah. Percaya Allah tu ada. Percaya bahawa Allah tu memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Allah tu maha agung, maha sempurna, maha gagah, maha perkasa dan sebagainya. Yakin betul. Dan beriman dengan hari akhirat. Kita sedar bahawa kita hidup bukan selama-lama dalam dunia ni. Udah nama nama saya, dia lah dulu katanya. Dia dah tua ya. Dia lah betul. Tapi ada tak orang muda mati? Ada tak kanak-kanak mati? Ada lahir-lahir mati? Jadi mati bukan ada rukun tau. It can happen to anybody, anytime, any situation.
Kita nak mati bukan nanti COVID-19 ni lah. Macam-macam. Dalam masa COVID-19 ni banyak juga mati. Kena langgar pun ada. Penyakit lain pun ada. Kawan saya pun banyak ada 2-3 orang dah mati. Kena sakit lain daripada COVID-19. Itu cara mati. Jadi kita bukannya selama-lama dalam dunia ni. Akhirnya kita akan pergi ke akhirat juga. Jadi beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Itu kata walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Kemudian beriman dengan malaikat wal malaikah. Beriman dengan malaikat-malaikat wal kitab, dengan beriman dengan kitab-kitab, wan nabiyyin, dan beriman dengan nabi-nabi, wa atal mal, dan juga diberi hartanya ala hubbihi, kepada sesiapa yang dikasihi, zal qurba, kepada keluarga dia, wal yatama, fakir miskin, wal yatama, anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa ibn sabil, orang yang dalam perjalanan, wasailin, orang yang apa? Orang yang ada hutang, orang yang minta, wa fir riqab, wa aqama solat. Lepas itu baru dia mendirikan sembahyang, dia mengeluarkan zakat. Kita baca senang. Tadi tak baca, ini pun dah baca. Bukanlah perkara kebaikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat. Sembahyang itu orang sebelah timur dia ni, dia sembahyang ngadap ke barat. Orang sebelah barat ngadap ke timur. Jadi dua tu bertembur. Semua menghadap kepada Kaabah. Itu bukan kebaikan yang sebenar-benarnya. Ada lagi yang lebih baik daripada itu, tapi kena buat itu ya. Itu kena buat juga, bukan tak payah buat. Kebaikan kena buat. Tapi bukan itu saja. Tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah. Kena yakin Allah tu ada, Allah tu nampak, Allah tu mendengar, Allah tu mengetahui. Kena faham yang itu ya. Kepada Allah dan hari akhirat. Tak lama lagi kita akan pergi ke akhirat. Masuk permulaan akhirat itu ialah alam kubur. Di kubur ada seksa kubur, ada nikmat kubur. Pulang kepada amalan kita dalam dunia ni, sama ada dapat nikmat kubur ataupun seksa dalam kubur. Itu akhirat, bermula dengan kubur. Lepas itu bangkit dalam kubur, akhirat juga. Sampai kepada mahsyar, akhirat juga. Di mahsyar macam-macam akan berlaku. Nikmat pun dapat, orang yang neraka akan dapat seksa juga ya. Ketika bangkit dalam kubur, ada orang dibangkitkan seperti serigala, ada orang dibangkitkan seperti rimau, ada orang dibangkitkan seperti singa, ada orang dibangkitkan seperti keldai. Tahu siapa yang dibangkitkan seperti keldai? Mereka yang sembahyang berjemaah tetapi selalu mendahului imam. Esok dibangkitkan seperti keldai. Ada juga dibangkitkan seperti babi, mana? Babi hitam. Dibangkitkan seperti babi hitam. Diikat kaki tangan itu dengan rantai neraka. Di ujungnya dimasuk ke dalam mulut, dikeluarkan ikut punggung. Kemudian diikat semula, diheret daripada kubur sampai ke padang mahsyar. Kemudian dimasuk ke dalam neraka namanya Saqar. Kenapa? Kerana mereka meninggalkan sembahyang 5 waktu sehari malam. Jenuh tu bila azan, dia buat tartiban ini je. Esok siap. Kalau tak bertaubat kalau tak kembali ke kebenaran, esok dibangkitkan Tuhan seperti babi hitam. Diikat kaki tangan tu, dimasukkan rantai neraka itu dalam mulutnya, dikeluarkan ikut punggung. Dulu ikat semula. Lepas itu diheret daripada kubur sampai ke padang mahsyar. Lepas itu dimasukkan dalam neraka, nama nerakanya Saqar. Ditanya orang neraka Saqar tu, ma salakakum fi Saqar? Ayat Quran tu. Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka Saqar? Qalu, berkata mereka, lam nakum minal musallin. Kami ini terdiri daripada orang yang tak sembahyang 5 waktu sehari malam. Esok akan masuk Saqar ya. Terbalang kepada amalan kita dalam dunia ni. Tetapi kebajikan itu ialah beriman seorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat, beriman dengan malaikat. Walaupun tak nampak. Malaikat ada ke tak? Kejap ni ada tak? Ada. Dia tengah apa? Tengah nulis tu. Ada buat kamera tu, angkat gambar. Tuan apa buat? Mana yang tengok tu ada gambar tu. Mana yang tengok tu ustaz tengah ngajar ya. Mana yang tunduk itu, ada pun tak gambar. Ini tak ada amalan ni, tak ada. Ini pun saya lama-lama ni ada Al-Quran. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sentiasa ada di sisi kamu 2 orang malaikat. Seorang namanya kiraman, seorang namanya katibin. Mereka sentiasa tahu apa saja yang kamu lakukan. Dicatat ya. Itu malaikat beriman.
dan segala kitab yang diturun kepada nabi-nabi dan rasul-rasul dulunya ada 144 jenis kitab. Yang berjenama hanya ada 4, iaitu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quranul Karim. Itu yang ada jenama, yang merupakan kitab yang lengkap. Yang lain itu semua dipanggil suhuf, surat-surat perkelilingan. Ada 110 semuanya. Itu kita tak percaya. Tak payah belajar, percaya je. Percaya itu kitab dari Allah Ta'ala. Allah turunkan kepada Rasul-Rasul dan Nabi. 114 buah semuanya. Tak payah belajar. Jangan beria pula nak pergi ke Jerusalem. Kapan nak belajar Injil? Jangan kata. Kalau nak belajar, hanya Quran saja. Yang lain tak payah belajar. Yakin bahawa ia adalah kitab datang dari Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasul. Itu kena yakin dan sekalian Nabi, percaya kepada Nabi. Nabi ada 124,000. Percaya semua tu. Jangan tolak mana-mana pun. Dan mendermanya, itu dia berbelanja jalan Allah. Mendermanya, seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya. Dia sayang harta itu tapi derma juga. Kepada kaum kerabat dan anak yatim. Mula-mula mesti kaum kerabat dulu, isteri, anak-anak, anak tiri kalau ada pun, yang di bawah jagaan dia, kerabat dia. Kemudian anak yatim, anak-anak yatim, yang miskin lah, anak yatim miskin, anak yatim kaya tu payahlah, anak yatim lah dia yang kaya, dia miskin anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan, di dalam perjalanan dah habis bekalan, boleh keluar zakat bagi mereka dan kepada orang-orang yang meminta. Siapa minta bagi. Kalau ada orang minta sedekah berjalan tu bagi sengkorangnya bagilah apa yang lalu. Jangan tekin mereka tu. Jangan disepak mereka tu. Bagi. Mana tahu? Jangan yang tu malaikat menyamal seperti peminta sedekah. Jadi dia minta bagi. Dan untuk memerdekakan hamba abdi. Kalau ada hamba-hamba abdi nak merdeka, Tuhan dia kata kalau kamu bagi sekian banyak, aku akan merdekakan kamu. Maka kita bagi dia. Keluarkan uang untuk mereka. Lepas tu mengerjakan akan semayang. Semayang ni tiang agama. Lepas tu jangan sekali-kali tinggal semayang. Walau apa keadaan sekali. Walau dalam keadaan apa pun. Tengah sakit ada semayang. Tak ada sakit. Lagi apa? Tengah musafir ada semayang jamak qasar namanya. Macam-macam. Dalam perjuangan ada apa? Tengah perang pun ada semayang. Semayang syiddatul khawf namanya. Semayang secara yang sangat dalam ketakutan. Jadi semayang tak boleh tinggal. Apa saja yang berlaku pada kita, apa saja keadaan kita, jangan sekali-kali meninggalkan semayang. Kerana semayang ni ibadah yang utama. Allah bagi secara langsung kepada Nabi kita Muhammad tentang semayang. Nabi Muhammad dipanggil dari bumi pergi ke langit semata-mata untuk menurunkan perintah semayang. Lepas itu jangan sekali-kali tinggalkan semayang. Sibuk macam mana pun semayang juga. Kalau apa pun tengah bertugas, boleh dah semayang? Boleh. Tempat hari ni bukan bertugas macam polis biasa pun. Ada je tempat masa untuk semayang sebagainya. Ayat suci yang di atas membuat perbezaan antara infak fi sabilillah dan yakni membelanjakan kepada jalan Allah, zakat dan semayang. Belanja harta, zakat keluarkan harta, semayang dengan badan. Ini menunjukkan pengertian yang tidak sama antara zakat dan al-infak. Zakat untuk golongan-golongan tertentu saja. Infak luas lagi. Bukannya orang golongan tertentu, ada lagi luas lagi, banyak lagi. Orang miskin, berapa banyak miskin ada dalam tempat kita ni. Apa kerana lagi banyak dan sebagainya. Jadi infak fi sabilillah, jadi kedua-duanya dikira kewajipan atau tanggungjawab di dalam Islam. Kewajipan tu tanggungjawab tu. Banyak ayat Al-Quranul Karim yang mengangkatkan darjat orang yang membelanjakan pada jalan Allah di tempat yang tinggi. Kalau kita mahu menginfakkan harta kita di jalan Allah, Allah janji ganjaran yang sangat tinggi, balasan yang sangat tinggi. Tujuannya ialah menjamin keselamatan masyarakat. Orang yang paling baik kata Nabi ialah orang yang memberi manfaat kepada masyarakat yang lain.
Yang memberi informasi kepada manusia yang lain. Khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Kalau dia semayang je untuk diri dia aja. Kalau dia berzikir aja untuk diri dia saja. Kalau dia selawat je untuk diri dia saja. Tapi kalau dia membelanjakan harta di jalan Allah, orang lain dapat manfaat, orang miskin dapat manfaat, orang berjuang jalan Allah dapat manfaat, masyarakat dapat manfaat. Kalau dia menafkahkan harta di jalan Allah. Tujuannya ialah menjamin keselamatan masyarakat. Firman Allah Taala, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa anfiqu, nafkahkanlah fi sabilillah di jalan Allah. Wa la tulqu, jangan kamu campakkan bi aydikum dengan diri kamu, jangan kamu campakkan diri kamu ila tahlukah, ke dalam kebinasaan. Maknanya jangan ceburkan diri dalam bahaya. Kalau kita biar ke masyarakat tu, maknanya kita menceburkan diri kita dalam bahaya. Kita biar ke masyarakat tu melarat, tak makan, tak minum, sedangkan kita ada mampu untuk untuk membantu mereka. Ketika itu kita sudah macam mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Kerana kita tak menjalankan tanggungjawab kita. Kita ada kemampuan. Orang sebelah jiran tak makan, macam tadi kita bantu dia. Maknanya dia tidak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi maknanya dia menempah kebinasaan tu. Kerana ini janji Allah. Sebab itu kalau ada benda yang bahaya, jangan kita campakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Apa saja benda bahaya, jangan kita campakkan diri kita dalam kebinasaan. Elakkan daripada sebarang bahaya. Macam ini air ni. Saya tahu air ni dalam ni ada racun umpamanya. Ada orang buat ni, ustaz, ada racun ni. Tiba-tiba saya minum juga. Apa hukumnya? Apa hukumnya tuan-tuan? Berdosa, mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Dah tahu benda ni bahaya. Yang kelas kalau yang lain. Dah tahu benda tu bahaya, jangan ceburkan diri dalam bahaya. Dadah tu bahaya ke tak? Sebab itu haram orang isap dadah. Dan sebagainya. Arak tu bahaya. Haram dia minum arak dan sebagainya. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dah tahu benda tu bahaya, jangan dicampakkan diri itu ke dalam kebinasaan. Maksudnya hendaklah kamu membelanjakan pada jalan Allah dan janganlah kamu mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Ayat ini menyarankan bahawa membelanjakan pada jalan Allah itu boleh menghindarkan masyarakat dari kebinasaan. Ayat yang lain pula ada menyatakan persamaan taraf antara membelanjakan pada jalan Allah dengan kewajipan mempertarungkan jiwa untuk jalan Allah. Sama tu ya. Dia belanjakan dua harta di jalan Allah dan kewajipan dia mempertarungkan jiwa pada jalan Allah, sama tu. Berjuang dengan itu. Bahkan disebut membelanjakan harta pada jalan Allah itu sebelum daripada mempertarungkan jiwa. Disuruh dulu ya. Belanjakan harta dulu. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mahukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang boleh melepaskan kamu daripada azab yang pedih? Tak ada kena azab. Apa dia? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta-harta kamu, dan kamu berjuang jalan Allah dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu. Harta dulu. Berjuang jalan Allah dengan harta dulu, dan diri-diri kamu. Jadi dulu kan dulu ya. Ini ada-ada di bawah apanya. Kamu betul jawab. Jadi Allah menempahkan disebut membelanjakan harta pada jalan Allah itu sebelum daripada mempertarungkan jiwa. Firman Allah yang tadi, tu'minuna billah, ayat itu bermula ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billah, ini baru ayat ini. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu wahai orang-orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang boleh melepaskan kamu daripada azab yang pedih? Tidak kata tak? Kalau tidak jalannya. Tu'minuna billah ya. Tu'minuna billah ya. Kamu beriman dengan Allah. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa rasulih. Wa tujahiduna fi sabilillah, serta kamu berjuang
membela dan menegakkan agama. Kena berjuang. Rasulullah berjuang. Ya, bila menerima wahyu aja dia berjuang jalan Allah sampai dia wafat. Tak berhenti dalam perjuangan jalan Allah. Sama ada dengan harta, dengan ilmu, dengan akhlak, apa saja, keluarganya, semua. Semua dia berjuang jalan Allah sampai dia wafat. Tak berhenti dari perjuangan jalan Allah. Ya. Jadi berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda, dengan harta dulu. Dan kamu dan diri kamu, betul berang diri kalau patut perang-peranglah. Sebab itu dalam Islam tu banyak lagi peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Banyak peperangan dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu. Ya, kalau mati jalan Allah dikira tak mati tau. Orang yang mati dalam peperangan menegak orang kafir, dikira tak mati. Ini Allah khabar Al-Quran. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Kata Allah surah Al-Quran. Jangan kamu katakan orang yang berjuang jalan Allah tu apabila dia mati, jangan kamu katakan dia mati. Bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup. Bukan mati, hidup. Di sisi Allah dia hidup. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah, cuma kamu tidak menyadarinya. Kata seorang ulama Melayu dari Fatani, Syekh Dar Fatani, orang yang mati di jalan Allah itu dalam kubur dia hidup. Dia ada makan, ada minum dalam kubur tau. Boleh berjalan ke sana kemari, boleh ziarah kawan-kawannya, dan sebagainya. Asalkan dia mati di jalan Allah. Jadi kita nak betul lah, supaya apa saja kita buat semua kerana Allah. Bertugas kerana Allah. Kalau mati dalam tugas jalan Allah tu, menuntut ilmu ni. Kalau mati lah, mana tahu kan seorang mati tu, saya ke tuan-tuan ada mati tengah ni, maknanya dia mati jalan Allah. Apa keluar mati jalan Allah? Apa keluarnya? Dah diam belakang. Apa keluarnya? Syahid. Tak ke tanda. One more time. Tak ke tanda. Atek. Pasti kalau apa saja kita buat semua di jalan Allah. Syahid. Orang syahid salah satu daripada 7 golongan manusia yang masuk syurga tanpa hisab. Itu syahid masuk syurga tanpa hisab. 7 golongan. Yang pertama Rasul-Rasul, yang kedua Nabi-Nabi, yang ketiga sahabat-sahabat besar-besar, yang keempat wali-wali Allah, yang kelima orang-orang yang mati syahid, yang keenam orang-orang yang sabar, yang ketujuh orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Dia masuk syurga tanpa hisab. Kemudian firman-Nya lagi, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-15. Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Itu beriman betul. Percaya Allah tu ada Rasulnya, percayakan Rasul. Kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu. Percaya tak ada ragu ya. La yaktabu, tak ada ragu-ragu, tak ada syak. Percaya betul-betul. Lam yartabu. Kemudian wajahadu, dan dia berjuang jalan Allah. Tidak ragu-ragu serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ulaika humus shadiqun. Orang tu benar. Dia orang beriman betul. Dia percayakan Allah betul. Kepercayaannya benar. Tindakannya benar. Itu orang yang benar-benar benar. Orang yang betul-betul mengaku imannya itu. Kemudian apa kata Allah lagi? Ada lagi ayat lain. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah. Yaitu orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah Taala. Darjat di sisi Allah tinggi Sikit lagi tuan. Dah habis sikit Udah bunyi tu saya tahu tu. Dah bunyi. Habis sepenggal lagi Tetapi kemahuan orang-orang Islam di sini tidak bebas dalam semua keadaan. Bukan sama serupa aja dah Tuhan mewajibkan belanja pada jalan Allah demi kepentingan masyarakat Islam.
maka pihak pemerintah yang mewakili pihak masyarakat adalah berkewajipan untuk melaksanakan pengajaran-pengajaran. Pemerintah wajib memberi pengajaran, memberi ilmu kepada rakyatnya. Pengajaran-pengajaran moral ini yang selaras dengan kuat kuasa kerajaan yang diberi kepercayaan. Jangan biarkan je, kena diajar mereka itu. Diberi kepercayaan oleh rakyat. Apabila rakyat lalai atau enggan memberi sumbangan kepada jalan Allah, atau pemberian mereka tidak mencukupi dengan kehendak atau keperluan masyarakat, maka pihak pemerintah bolehlah memungut mengikut kadar yang setimpal terhadap harta benda. Jadi boleh dikutip. Kerajaan dah ambil tau, cara paksa tak apa, diwajibkan. Kalau ada cara itu saja boleh membantu masyarakat, boleh itu. Kerana ini perintah Allah Ta'ala ya. Bolehlah memungut mengikut kadar yang setimpal terhadap harta benda orang-orang yang mampu untuk memenuhi keperluan masyarakat. Inilah yang menjadi dasar bagi cukai yang dipungut oleh kerajaan di samping zakat. Samping zakat ada cukai. Macam-macam ada cukai ya. SSB apa? GST apa kan? Itu cukai apa ya? Itu untuk kepentingan masyarakat. Selain daripada zakat ya. Kemudian marilah kita ikuti penerangan lanjut mengenai lanjut dari segi negatifnya pula. Apa negatifnya? Ada berapa perkara. Itu bulan depan itu saja secara negatif. Selain positif negatif. Tapi negatifnya ada juga caranya. Itu akan kita baca pada bulan depan. Untuk malam ni cukuplah sekarang itu ya. Tak ada soal jawab. Kerana kita kena ikut SOP. Apa SOP? So apa? So kambing. So ayam. Standard Operation Procedure. Kena sebut. Masuk waktu ya? Habis okey. Baik, sekian dulu tuan-tuan dan saudara sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim.